الحمد لله القائل ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita laksanakan segala perintah-perintah Allah, dan pada masa yang sama kita jauhi segala larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong dan mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari ini khatib ini mengajak tuan-tuan para jemaah sekalian untuk sama-sama kita menghayati khutbah yang akan disampaikan pada hari ini, iaitu pempengaruh atau influencer. Awas bahaya ghibah. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tahukah tuan-tuan hadirin sekalian bahawa ghibah merupakan salah satu daripada dosa-dosa yang besar? Dan tahukah tuan-tuan hadirin sekalian bahawa ghibah itu bukan sahaja berlaku melalui kata-kata, tetapi ia juga boleh berlaku melalui perbuatan dan juga isyarat dan juga tulisan. Pada satu ketika ada seorang wanita datang bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan apabila selesai pertemuan tersebut dan dia berlalu untuk pulang dan keluar daripada rumah, lalu Sayyidatina Aisyah telah berpaling kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membuat satu isyarat kepada baginda yang menggambarkan bahawa wanita yang datang menemui beliau tadi merupakan seorang wanita yang bertubuh kecil dan pendek. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad tabtiha," yang bermaksud engkau telah mengghibahnya. Hadis riwayat Ahmad. Dosa ghibah ini telah dinyatakan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang telah saya bacakan sebentar tadi, iaitu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da, iaitu janganlah kamu mengintip dan janganlah kamu mencari kesalahan-kesalahan orang lain dan juga keaiban mereka. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekiranya kita merupakan seorang yang aktif di media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok ataupun YouTube, kita akan dapati bahawa terdapat pengaruh atau influencer yang mengisi kandungan media sosial mereka dengan menceritakan tentang kesalahan ataupun kesilapan orang lain dan memaparkan kesalahan orang itu sehingga menimbulkan rasa malu kepada pelaku kesalahan tersebut, walaupun kesalahan yang dilakukan itu sangat kecil. Malah ada yang memaparkan kesilapan tersebut sehingga menimbulkan kebencian masyarakat kepada orang tersebut. Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir menyebut bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memberi misalan kepada perbuatan ghibah ini seumpama memakan bangkai seseorang yang telah mati. Kerana hakikat bangkai, dia tidak tahu siapa yang makan dagingnya. Begitu jugalah dengan orang yang hidup,
yang tidak mengetahui siapa yang menghibah dirinya. Beliau juga menjelaskan maksud pada ayat mukaddimah khutbah tadi mengandungi isyarat bahawa kehormatan manusia itu sebagaimana dagingnya. Jika daging manusia itu haram dimakan, begitu juga dengan kehormatannya dilarang untuk dimalukan. Dan ayat ini menjelaskan agar setiap muslim menjauhi perbuatan riba, kerana ini adalah perbuatan yang teramat keji, yang teramat mungkar, dan begitu juga tercelanya orang yang melakukan riba. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana riba itu boleh berlaku. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna man ghibah?" Qalu, "Allah wa rasuluhu a'lam." Qala, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Qila, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Qala, "In kana fihi ma taqulu faqad tabtah, wa in lam yakun fihi faqad bahattah." Yang bermaksud, tahukah kamu apakah riba itu? Lalu para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riba itu ialah engkau menyebut tentang hal saudara kamu yang dia tidak sukai. Lalu kita ditanya, bagaimana pendapatmu Rasulullah? Jika apa yang ada pada saudara kami ini sesuai dengan apa yang kami katakan, bermakna apa yang disebut benar-benar ada pada diri saudaranya yang berbentuk perkara-perkara yang memalukannya. Lalu baginda menjawab, jika apa yang engkau katakan itu memang benar-benar ada pada mereka, maka engkau telah melakukan riba. Tetapi jika tidak benar, maka engkau telah berbuat fitnah. Hadis riwayat Muslim. Daripada hadis di atas kita dapat fahami bahawa yang pertama, perbuatan riba itu adalah mengumpat ataupun gosip dan merupakan perbuatan dosa. Yang kedua, riba juga adalah menceritakan atau melakonkan sesuatu yang buruk yang ada pada diri orang lain. Yang ketiga, riba, mengumpat dan gosip ini boleh berlaku melalui lisan, juga boleh berlaku melalui tulisan ataupun melalui bahasa isyarat. Yang keempat, walaupun yang dibicarakan itu betul pada orang tersebut, ia adalah riba yang diharamkan. Dan jika yang dibicarakan itu tidak benar, maka ia menjadi fitnah. Yang kelima, dunia sosial pada hari ini mudah terdedah dengan gosip dan mengumpat melalui media sosial, sama ada melalui Facebook, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Bila di-post atau di-forward, akhirnya ia menjadi fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 19, Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum 'adabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksual yang tidak terberi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah bahawa Allah mengetahui segala perkara, sedang kamu tidak mengetahui yang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras umatnya daripada melakukan riba melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, janganlah kamu saling mendengki, janganlah kamu saling tanajus, yakni menyakiti dalam jual beli. Janganlah saling membenci, janganlah saling membelakangi, yakni mendiamkan diri kamu atau memulaukan mereka. Dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lainnya. Kerana itu, dia tidak boleh berbuat zalim, memulaukan, berdusta dan menghina orang lain. Takwa itu di sini
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada baginda sebanyak 3 kali, takwa itu di sini, takwa itu di sini, dan takwa itu di sini. Setiap muslim, cukuplah seorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim, dan setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Hadis muttafaqun alaih. Oleh itu tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, marilah kita menjauhi sifat ghibah ini, apatah lagi sekiranya kita aktif di media sosial. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hendaklah dia berkata perkara-perkara yang baik atau dia mendiamkan dirinya. Hadis muttafaqun alaih. Muslimin yang berbahagia, pengaruh atau influencer hendaklah menggunakan pengaruh yang ada bagi menggalakkan pengikutnya di media sosial supaya menyebar dan melakukan kebaikan, menggalakkan pengikut supaya berakhlak mulia dan menjaga adab di media sosial, serta menjauhi sifat-sifat yang mazmumah, tidak menimbulkan perselisihan faham dan persengketaan yang berpanjangan. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan sesuatu kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Oleh itu berwaspadalah, berhati-hati apabila kita melayari media sosial. Pastikan maklumat itu benar dan sahih terlebih dahulu, kemudian barulah disebarkan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik yang membawa satu berita, maka selidikilah dahulu untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu tersebut, sehingga akhirnya kamu menjadi menyesal di atas apa yang telah kamu lakukan. Muslimin dirahmati Allah Ta'ala sekalian, daripada khutbah disampaikan ini, marilah kita mengambil iktibar dalam menghayati isi kandungannya, agar dapat dijadikan pedoman dalam hidup ini. Yang pertama, umat Islam hendaklah menjaga hubungan baik sesama manusia, yang merupakan tuntutan selepas daripada keimanan kepada Allah dan hari kiamat. Umat Islam yang kedua, umat Islam juga wajib meninggalkan perbuatan ghibah, yaitu mengumpat, bergosip dan menyebarkan keburukan orang lain, terutama sekali di media sosial. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sedar bahawa mulut adalah antara punca utama yang menyebabkan manusia itu menjadi penghuni neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi setiap yang mengumpat dan pencela. Surah Al-Humazah ayat 1. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan yang keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka binabiyyika al-amin wa nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-uzma an tahfaza bi'ayni 'inayatika ar-rabbaniyah wa bihifzi wiqayatika as-samadaniyah jalalata malikina al-mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Hajj ibni al-marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma adimil 'auna wal hidayata wat tawfiq was-sihhata was-salamata mink li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah ibni Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Hajj bi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui perbadanan wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor sebagai rumah-rumah-Mu yang aman, yang menyatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala irfa'anna hadal waba' wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban